Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Buletin Pahang Sabtu 19 Mac 2022 bersama saya Nur Azira Awang. Kerajaan Negeri Pahang telah siap merancang beberapa langkah dan inisiatif bagi menyelesaikan isu banjir di daerah Bentong sekaligus menafikan tuduhan sesetengah pihak bahawa kerajaan negeri tidak melakukan apa-apa tindakan. Ia termasuklah perancangan pengurusan banjir seperti kerja-kerja pemulihan sungai, melaksanakan kajian tebatan banjir di seluruh daerah Bentong dan cadangan mewujudkan empangan telemong bagi mengurangkan risiko banjir. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bentong dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa tindakan pantas juga telah diambil terhadap kejadian banjir kilat di beberapa kawasan yang berlaku akibat hujan lebat berterusan selama beberapa jam pada Khamis lalu. Menurutnya, Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Kampung Cegah Mendang dibuka pada malam sama dengan kelengkapan makanan serta keperluan asas yang diselaraskan kerajaan negeri melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Tegasnya, kerajaan negeri komited dalam usaha memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat sentiasa terjamin selain mempertingkatkan usaha dan perancangan sehabis baik terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak kebelakangan ini. Dalam kenyataan sama turut dimaklumkan berkenaan kerja-kerja pemulihan pasca banjir sedang giat dijalankan, termasuk kerja-kerja pembersihan, baik pulih kawasan terjejas dan bantuan-bantuan kebajikan. Beberapa langkah cadangan bagi menangani isu bermula dari aspek pengesanan banjir dan sistem pengurusan banjir juga telah dilakukan. Ia diperhalusi melalui mesyuarat postmortem bencana banjir yang dipengerusikan oleh Amat Berhormat Menteri Besar termasuk cadangan menambah stesen hujan dan stesen aras air serta cadangan penambahan siren amaran banjir. Selain itu, permohonan bagi melaksanakan projek lembangan Sungai Bersepadu Bentong bagi kawasan Bandar Bentong melibatkan Sungai Bentong dan Sungai Benus yang turut merangkumi kawasan janda baik sedang diteliti, termasuk kawasan Karak dan Telemong yang melibatkan Sungai Bentong dan Sungai Telemong serta Pelangai yang melibatkan Sungai Teriang. Sebuah kilang sawit di Keraton didenda RM70,000 oleh Mahkamah Seksyen 4 atas kesalahan kemasukan efluen atau air buangan proses industri sehingga menyebabkan pencemaran di loji rawatan air LRA Sungai Keratong. Hakim Mahkamah Seksyen 4 Tuan Muhammad Kafli Cik Ali menjatuhkan hukuman tersebut setelah mengambil kira tujahan pemberatan hukuman Pegawai Pendakwa Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Puan Suhaidaria Ahmad. Mengikut pertuduhan, insiden pencemaran yang berlaku adalah berpunca daripada kebocoran tebing pada kolam takungan efluen industri di kilang sawit berkenaan di mana pada 6 Julai 2021, Pengurusan Air Pahang Berhad Paip telah menerima makluman berkenaan pengaliran masuk efluen industri ke alur air yang mengalir ke Sungai Pukin dan seterusnya ke Sungai Keratong. Berikutan insiden tersebut, operasi loji rawatan air Sungai Keratong terpaksa dihentikan selama 9 hari bermula 7 Julai 2021 hingga 16 Julai 2021. Ekoran sumber air mentah didapati berminyak dan berbau sehingga mengakibatkan gangguan berkalan air kepada 11,500 akaun pengguna di sekitar kawasan tersebut. Keputusan analisis makmal menunjukkan bahawa kandungan sumber air mentah di loji rawatan air berkenaan mengandungi amoniacal nitrogen, nitrat nitrogen dan merkuri yang melebihi piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengan itu, syarikat tersebut didakwa di bawah peruntukan Seksyen 121-1-C Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655, iaitu telah menyebabkan supaya dicemarkan suatu alur air yang mengalir ke Sungai Pukin yang seterusnya mengalir ke Sungai Keratong dengan efluen industri yang berkemungkinan akan membahayakan nyawa mana-mana orang. Jika sabit kesalahan, syarikat tersebut boleh dihukum di bawah Seksyen 121-2-C Akta yang sama, iaitu tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya.
Sambutan ibu bapa dan pelajar dari keluarga kategori B40 dan M40 terhadap Pahang Pride Student menjelang pembukaan sesi persekolahan baru Isnin ini sangat menggalakkan. Pegawai jualan MBS Bookstore Kuantan, Puan Alia Adenan berkata, sehingga kini ramai ibu bapa dan pelajar, sama ada yang sudah mempunyai kad atau belum mempunyai kad, telah mendapatkan barangan keperluan persekolahan untuk merebut potongan diskaun 20% yang ditawarkan menerusi Pahang Pride Student. Menurutnya, kebanyakan pelajar yang masih menerima kad mereka boleh membuat pemeriksaan di kaunter perkhidmatan bagi merebut potongan diskaun sebanyak 20% sehingga 50% bagi barangan terpilih. Pelajar yang masih belum mendapatkan kad Pahang Pride Student boleh datang di mana-mana MBS untuk cek kelayakan anda untuk dapatkan diskaun 20%. Tak ada masalah, datang sahaja di mana-mana MBS, pergi ke kaunter customer service untuk cek kelayakan sahaja. Seorang bapa Encik Zulkizal Zakaria, 38 tahun berkata, dia mendapatkan peralatan persekolahan anaknya di MBS Bookstore dan terkejut apabila diberitahu bahawa anaknya layak menerima Pahang Pride Student selepas memeriksa di kaunter pembayaran sebelum membayar barangan yang dibeli. Manfaatnya pada keluarga yang kiranya B40 ke bawah lah. Kiranya bagus lah. Kira kita datang tu beli barang untuk dalam masa ekonomi sekarang ni bagus lah. Dapat potongan harga. Membantu lah. Tinjauan Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM di MBS Bookstore Kuantan mendapati pelbagai barangan keperluan sekolah diberikan potongan diskaun istimewa. Antaranya adalah beg sekolah, pembalut buku, bekas pensel, buku tulis dan peralatan tulis. Pelajar daripada keluarga M40 dan B40 boleh datang ke MBS Bookstore bagi memeriksa kelayakan untuk mendapatkan keperluan persekolahan yang berkualiti pada harga berpatutan ditambah dengan potongan 20% menerusi Pahang Pride Student. Pihak MBS juga turut memberikan potongan diskaun sehingga 50% kepada beberapa barangan keperluan persekolahan terpilih seperti beg sekolah berjenama. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.